Hai, Assalamualaikum. Saya Aizat Ismail, peguam Hartanah dan juga founder Hartanah dan Anda. Sebagai seorang peguam, saya telah berpengalaman mengendalikan urusan hartanah selama 20 tahun dan saya ingin kongsikan pula pengalaman dan ilmu yang saya ada kepada anda melalui platform Hartanah dan Anda sama ada secara online ataupun offline. Ini semua saya lakukan kerana matlamat saya adalah untuk membantu sekurang-kurangnya 100,000 orang, terutamanya buruh migran, memiliki hartanah utama mereka dalam tahun 2021. Kini, saya ingin mengajak anda untuk bersama-sama mencapai impian tersebut. Ayo, kita buktikan bahawa kita semua boleh. Jom follow Hartanah dan Anda untuk saya bantu anda memiliki hartanah dalam tahun ini dengan cara yang betul. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in. Alhamdulillah, selamat pagi semua. Kita berjumpa sekali lagi dalam segmen 30 minit bersama saya Aizat Ismail di Facebook page Hartanah dan Anda. Hari ni hari Jumaat tuan-tuan dan puan. Ada yang mungkin terlupa dah hari ni hari apa sebab yalah Dr. Perap kat rumah kan. Dah masuk hari yang keempat kita terpaksa berkampung di rumah masing-masing, terpaksa melalui tempoh lockdown, tak boleh nak buat apa-apa, tak boleh nak orang kata apa keluar bekerja dan sebagainya. Jadi kita manfaatkanlah tempoh lockdown ni dengan melakukan perkara-perkara yang bermanfaat untuk kita, antaranya adalah dengan menimba ilmu, berkongsi pengalaman bersama-sama dengan saya dan juga tetamu jemputan saya pada pagi ini. Dan saya ingin menjemput tuan-tuan puan semua untuk bantu saya war-warkan segmen 30 minit bersama saya ni kepada rakan-rakan anda yang lain. Caranya mudah saja, anda boleh tekan button share, kongsikan rancangan live ni kepada rakan-rakan anda yang lain di Facebook page tuan-tuan perempuan ke ataupun di personal account tuan-tuan perempuan ke, di mana-mana group ke, tolong tekan button share tu dah kongsikan rancangan live ni kepada rakan-rakan yang lain. Itu yang pertama. Okay, yang kedua, saya nak mohon bantuan tuan-tuan perempuan, seperti mana yang kawan-kawan kita yang dah masuk ni, Tuan Lokman Aziz, Waalaikumsalam. Puan Azira, Waalaikumsalam Puan Azira, selamat pagi. Abang Ali pun ada, Waalaikumsalam, selamat pagi Abang Ali. Puan Dila Fadila pun ada, Waalaikumsalam. Pak Lah pun ada, Waalaikumsalam. Jom dengar sambil selawat kepada Nabi. Okey, insyaAllah kita selawat banyak-banyak hari Jumaat ni. Kita niatkan segala perkara yang kita lakukan tu kerana Allah Ta'ala. Okay, dan macam yang saya selalu wawarkan, siapa yang dah join tu boleh join kawan-kawan kita yang dah masukkan di ruangan komen, bagi salam ataupun nak ucapkan selamat pagi ke, supaya saya tahulah yang anda ada bersama-sama dengan saya pada pagi ni. Puan Azrina pun ada, terima kasih Puan Azrina. Setiap hari bersama-sama dengan saya. Waalaikumsalam Puan Azrina. Cik Zul pun ada. Waalaikumsalam. Terima kasih Cik Zul. Lama tak jumpa Cik Zul. Okay. So semua yang dah join ni mohon bantuan untuk kongsikan, tekan button share dan juga masukkan ruangan komen supaya kita boleh bertegur sapa dan boleh berkenal-kenalan lah terus sama lain. So topik pagi ni lebih berkisar tentang pinjaman perumahan ataupun pembiayaan perumahan, dan saya rasakan ramai di kalangan kita yang mungkin tertanya-tanya dalam tempoh lockdown ni, banker-banker bekerja ke tidak dekat bank masing-masing, ataupun mortgage consultant kita, abang-abang kita yang buat mortgage broker ni, mereka beroperasi ke tidak. Jadi untuk penjawab persoalan tuan-tuan perempuan semua, insyaAllah kita akan bincangkan topik tersebut yang berkenaan dengan pembiayaan perumahan, housing loan. Jadi siapa-siapa yang nak tahu cara macam mana nak berurusan dengan pihak bank, macam mana cara kita nak buat permohonan pinjaman perumahan, ataupun mungkin nak tahu selok-belok pengiraan macam mana nak tahu DSR, debt service ratio, macam mana kita nak tahu rate kadar-kadar faedah yang dikenakan oleh pihak bank sekarang ni. Jadi tuan-tuan perempuan, saya syorkan kekal bersama-sama dengan saya dan juga speaker undangan saya pada pagi ini untuk kita sama-sama belajar, sama-sama ketahuilah soalan-soalan yang sering bermain di fikiran dan di minda tuan-tuan perempuan semua. Ada juga yang kata sekarang ni bank susah nak luluskan pinjaman, betul ke? Kan ada yang kata sekarang ni bank bagi pinjaman tu dia tengok orang tertentu je yang dia bagi pinjaman, golongan-golongan marahin ataupun M40, B40 ni dia tak pandang pun, betul ke kan? So
InsyaAllah pagi ni kita akan rungkaikan persoalan tuan-tuan perempuan tu semua dan kita akan bincangkan bersama-sama dengan sahabat saya yang ada dah menunggu setia di hujung talian tu. Okey, kita keluarkan sahabat saya tu sekejap saja lagi. Okey, dan saya nak tegur kejap kawan-kawan kita yang dah masuk ni. Tuan Johari pun ada. Waalaikumsalam Tuan Johari. Puan Azwa Wawa, waalaikumsalam, selamat pagi Puan Azwa. Risk Property pun ada. Saya Zahari yang semalam. Oh ya ke? Okey, terima kasih Zahari. Yang mana Zahari ada tegur saya semalam dalam WhatsApp. Okey, terima kasih banyak-banyak. Okey. So siapa-siapa yang dah join ni mohon bantuan tuan-tuan perempuan, jangan lupa tekan button share, kongsikan dulu tarik ramai-ramai kawan-kawan kita yang ada kat luar sana tu supaya kita boleh bersama-sama menimba ilmu dan juga mencabar minda lah untuk sesi pada pagi ni. Okay, saya nampak Syafiq dah bersedia dah kat ujung talian tu. Sekejap saya akan keluarkan sahabat saya Tuan Syafiq bersama-sama dengan kita pada pagi ni. Tu dia abang mortgage jambu kita. Apa khabar Syafiq? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Apa khabar Coach? Alhamdulillah sihat. Okay. Syafiq ada kat rumah lah ni? Work from home. Alhamdulillah. Okay, tu yang awal-awal tadi kita dah bagi mukadimah. Orang banyak yang tanya geng-geng mortgage consultant ni time-time lockdown ni masih bekerja ke ataupun dah tak boleh lah nak buat submission loan dan sebagainya. So macam ni Syafiq dalam keadaan sekarang ni? Okay, basically dalam keadaan PKP ni kita still run macam biasa. Saya macam saya sendiri pun masih lagi ada accept juga kes-kes daripada property agent, business partner lah. Dan untuk dari segi proses submission kepada pihak bank tu masih berjalan seperti biasa lah. Sebab ada yang Alhamdulillah. Jingka masih lagi maknanya walaupun terpaksa duduk kat rumah dalam tempoh lockdown ni kerja still boleh berjalan kan tak ada masalah. Still on. Alhamdulillah. Okay. So mungkin ada di kalangan sahabat-sahabat yang baru first time tengok Syafiq pada pagi ni yang tak kenal lagi Syafiq. Jadi saya mohon Syafiq untuk bertaaruf sikit dengan kita memperkenalkan diri. Okay, silakan Syafiq. Okay, bismillahirrahmanirrahim. First kali terima kasih Coach sekali lagi panggil saya untuk on live dengan Hartanah dan Anda. Sedikit information mengenai saya Syafiq, saya sebelum ni memang ex-banker dari CIMB tapi tak lama lah, 3 tahun sahajalah since on 2013 till 2016 but more focus on personal loan and credit card. And then after end of 2017 tu saya ada join dengan mortgage consultant lah until today. Maknanya untuk dalam bidang mortgage ni saya dah lebih kurang dalam 4 tahun lah, plus minus lah, lebih kurang 4 tahun. Dan Alhamdulillah terima kasih pada mostly lah kepada property agent yang tak serik support saya until today. And then kita macam saya pun kita ada berkolaborasi dengan pihak lawyer, dengan pihak valuer, pihak banker sendiri. So sangat-sangat saya sangat-sangat berbesar hatilah atas supporting positif daripada kita punya business partner. So maknanya dekat sini macam sekarang ni saya dah bersama dengan Finmil PLT. Dan kita punya HQ dekat section 15 Shah Alam. So dan kita ada juga satu branch kita di JB. So mungkin insyaAllah mohon doa kawan-kawan dekat luar sana. Mungkin kita akan cuba nak buka satu branch lagi di belah utara lah, insyaAllah. Mungkin tengoklah kalau kata dalam keadaan pandemik ni dah agak reda, so kita akan bergerak untuk kita nak expandkan lagi our business, mostly dalam mortgage consultant ni lah, insyaAllah. So itu sedikit saya sharing dulu, Coach. Okey, terima kasih Syafiq atas introduction, memperkenalkan diri dan supaya kita boleh berkenal-kenalan dengan siapa mempunyai nama Syafiq AMJ ni lah. Yang nak tahu tentang AMJ tu sebenarnya, macam mana boleh dapat gelaran AMJ tu? Cuba terangkan sikit. Okey, sebenarnya macam ni, AM tu biasalah abang mortgage lah. Abang ni biasalah abang-abang lah. Mortgage tu mortgage lah. Jambu ni, perkataan jambu ni sebenarnya masa saya belajar dulu, since on 2005 dulu, masa tu orang kata zaman-zaman tomok kan, zaman rambut belah dua So gelaran ni diberi oleh kawan saya sendiri, nama dia pun Syafiq, Ahmad Syafiq.
kan. So bila kita orang namalah lebih kurang, lepas tu dia tengok muka saya ni jambu, tu dia panggil kau jambu lah. Sampai sekarang kalau ikutkan kawan-kawan yang belajar tu orang panggil jambu. Itu dah asalnya jambu lah. Tapi sekarang ni masih jambu lah. Dulu mungkin jambu air, sekarang ni dah jadi jambu batu lah kan. Tak apalah, jambu lah habis yang penting masuk kan. Okay, saya tegur kejap kawan-kawan kita yang baru join ni, Tuan Ros Hafizal. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak-banyak. Aklil, Puan Marini pun ada, Puan Nina Abdullah, Waalaikumsalam. Sahabat saya Najib Onto pun ada, terima kasih Najib. Saifuddin Sulong, Waalaikumsalam. Puan Azura pun ada, Waalaikumsalam. Terima kasih banyak-banyak kepada semua yang dah join rancangan live kita pada pagi ni. Okey, berbalik kepada persoalan yang saya dah tanyakan awal-awal tadilah, persoalan yang bermain di fikiran kebanyakan daripada sahabat-sahabat kita kat luar sana yang nak jadi pembeli rumah kali pertama dan sebagainya. Betul ke sekarang ni loan untuk approve tu susah? Bank nak proses ni banyak cekadak lah, dia pilih bulu lah. So macam-macam tohmahan yang dah dilemparkan kepada pihak bank ni. So mungkin Syafiq boleh komen sikit kat situ. Okay, basically pada saya punya, based on saya punya experience lah, mungkin ada juga pengalaman-pengalaman pada yang lain juga. Kalau mengatakan pihak bank memilih bulu tu, pada saya tidaklah. Tetapi sebenarnya bukanlah pihak bank memilih bulu. Cuma kadang-kadang kriteria profile client bila nak buat permohonan dengan bank tu mungkin tak sesuai dengan bank tersebut. Contohnya, atau mungkin waktu ketika dia nak buat pinjaman tu mungkin tak sesuai lagi, mungkin daripada segi faktor umur dia ke, mungkin dia baru bekerja ke, contohnya kan. And then bila tengok pekat potongan EPF pun tak orang kata tak memberansang lagi bagi pihak bank. So pihak bank pun dia ada diorang punya, orang kata dari segi diorang punya security juga, diorang pun kena juga ada satu jaminan yang mana pihak klien ni kiranya kalau kata dia berikan pinjaman, mana klien tersebut mampu untuk bayaran semula. So disebabkan dekat situlah, bukan kata pihak bank ketatkan diorang punya guidelines. Setakat ni until today dari segi permohonan tu dia tidak perketat. Kenapa? Dia still lebih kurang sama je sebenarnya. Cuma profiling tu kan, profile client tu sesuai ataupun tidak dengan bank tersebut contohnya. Tapi memang tak ada lagi lah, pada saya memang tak ada lagi lah bank pilih bulu ke apa, tapi sebabkan kriteria tu mungkin tak match dengan apa yang bank nak. Contohlah macam kita nak cari, katakanlah kita nak cari pasangan, kita nak cari yang sesuai, ngam kita ambil contohlah kan. So sama juga macam bank of course untuk long term business dia akan looking for orang kata profile yang bagus contohnya. Maknanya dari segi profiling ni kadang-kadang klien memang kena jagalah contohnya. Okay, so maknanya tak ada isu lah kita nak buat pinjaman dengan mana-mana bank pun, dia bukannya orang kata apa, garis panduan yang ditetapkan oleh pihak bank tu yang perlu kita patuhi dan kita perlu comply dengan apa syarat-syarat yang ditetapkan lah. Betul. Dan melalui pengalaman Syafiq sendiri, saya percaya dah banyak kali lah Syafiq berkongsi tips berkenaan dengan submission loan ni. Dia tengok kepada profiling kita tuan-tuan perempuan. Dia tengok juga kepada kita punya kekuatan dekat mana. Kalau katalah kita ni mungkin bekerja sebagai makan gaji, so kita ada pendapatan tetap, bank mana yang sesuai. Dan dalam masa yang sama, kalau katalah kita ni bekerja sendiri, berniaga dan sebagainya, so bank mana yang lebih sesuai untuk kita submit pinjaman tersebut. Sebab tu kita perlukan orang-orang macam Syafiq ni untuk membantu kita sebagai seorang mortgage consultant. Jadi Syafiq mungkin boleh terangkan apa sebenarnya tugasan seorang mortgage consultant dan bagaimana mortgage consultant tu boleh membantu bakal-bakal pembeli rumah untuk membuat permohonan pembiayaan perumahan tu. Silakan. Okay. Basically as a mortgage consultant ni, kita ni as a middleman lah in between antara property agent ataupun direct client itself bersama dengan pihak bank. Okay, yang mana pada peringkat permulaan, biasa benda ni memang selalu saya tekankan pada saya punya business partner lah, property agent, even kalau kata direct client itself, saya akan minta client first kali macam mana sekalipun kena check security-tos. Ini memang implement by bank negara sendiri. Maksudnya bila kita nak buat pinjaman dengan pihak bank,
bila kita buat submission kepada bank, bank akan tengok dulu record sikris, bagaimana history ataupun sejarah pembayaran sekiranya kalau klien tu dah ada pinjaman sebelum ni. Maknanya dia nak tengok rekod pembayaran tu macam mana. Sebab tu sebelum kita buat submission, memang kita akan check sikris dahulu. Maknanya kita akan advise klien check dulu. Check daripada peringkat awal supaya kalau kata contoh katakan mungkin ada some pinjaman, kata dari existing pinjaman, mungkin pinjaman tu ada bayaran yang tersangkut. At least dekat sini kita boleh advise klien untuk clearkan dulu contohnya. Maknanya kita advise untuk bagi dia punya rekod sejarah pembayaran tu akan cantik semula. Sebab kenapa tau? Walaupun saya faham kebanyakan especially macam agent kadang bila klien verbally kan, bila dia verbally dia kata memang every time saya bayar cantik tak pernah miss. Walaupun dia kata bayar cantik tak pernah miss, kita kena faham kadang sistem bank ada juga termiss. Walaupun dia buat auto debit kadang ada juga termiss. Ataupun macam especially macam kereta katakanlah mungkin ada berlaku kelewatan bayaran. So kadang kita pihak klien tu dia bayar macam biasa, tapi disebabkan ada kelewatan bayaran yang tak clear, yang bayaran kelewatan tu yang dia tak clear tu, that's why bila dia tengok balik kat sikri jadi satu. Sebab apa? Sebab kalau ikutkan memang every month dia bayar memang tak pernah miss, tapi sebabkan bayaran tu dia tak bayar sekali dengan baki yang sebelum ni. Yang sebelum ni maksudnya yang baki untuk penalti kelewatan tu. Dan benda tu dia akan berterusan lah. That's why macam mana sekalipun bukan kita tak trust, bukan kita tak nak percaya, tapi kita biarkan kalau boleh biar ada report yang boleh tunjukkan bukti. Yes, of course kat situ dah clear. Okay, and then clear baru kita proceed. If kalau kata ada sangkut, at least kita boleh advise daripada awal. Sebab kita tak nak, yalah of course kebanyakan macam kita as a agent consultant ataupun macam property agent itself, kita ni tak dibayar gaji tau. Kita ni based on fully commission kan. So kita tak nak benda ni akan waste time, buang masa kita dengan kos iklan, especially lah macam property agent kan, kos iklan and then kos untuk viewing, inspection, semua everything is cost. Bila dapat klien, memang of course akan excited, closing, bayar earning deposit, and then bila dah masuk bagi dokumen, submit, reject. Sakit hati tau. So sebaiknya daripada peringkat awal tekankan klien untuk buat semakan sikris. Sekarang ni dah mudah dah, boleh check dengan bank negara kalau dia ada daftar secara online. Kalau belum boleh in untuk dapatkan TSC number dia contohnya untuk aktifkan lah. Ataupun yang paling mudah sekarang ni boleh download apps CTOS kan, CTOS app tu. Tak silap saya untuk satu report tu dalam RM25 je. Kita mudahkan RM25 tu, at least kita tak ada keluarkan duit yang banyak. Orang kata wastekan kita punya money. Daripada peringkat awal tu kita dah boleh check dah. InsyaAllah. Kalau kata kita boleh jaga sikris tu, kita boleh tahu sikris tu, so mudah untuk kita dapatkan pinjaman dengan pihak bank insyaAllah. Okay, so maknanya tak ada isu untuk kita buat permohonan nak dapatkan report sikris ataupun sitos ni lah. So mungkin ada yang bagi yang baru dengar perkataan sikris. Sikris ni adalah kata apa, laporan yang dikeluarkan oleh pihak bank negara. Manakala sitos ni dikeluarkan oleh pihak swasta dan kedua-duanya ada setengah bank yang memerlukan laporan sikris saja, ada setengah bank pula memerlukan laporan daripada kedua-duanya lah, sitos dan juga sikris. Tapi itulah mungkin Syafiq lebih arif mana bank yang pakai sitos, mana bank yang pakai sikris. Nanti kejap lagi kita akan tanya dia. Cuma satu lagi yang saya nak highlightkan di sini, macam yang kita dah dengar Syafiq cerita tadi, sebenarnya kalau ikutkan Syafiq punya servis sebagai mortgage consultant, dia tidak kenakan apa-apa bayaran pada tuan-tuan perempuan sebagai pemohon. Cuma itulah yang penting tuan-tuan perempuan kena pastikan bila nak buat permohonan melalui mortgage consultant, terutamanya lah bagi sahabat-sahabat perunding hartanah, sahabat-sahabat REN yang ada kat sini, business affiliates kepada mortgage consultant ni, macam yang Syafiq dah nasihatkan tadi, you all kena tapis dulu bakal-bakal pembeli rumah ni. Kena lakukan filtering, sekurang-kurangnya tuan-tuan perempuan nasihatkan bakal-bakal pembeli rumah ni cuba dapatkan laporan sikris dan sitos tu sendiri. So minta dia orang keluarkan modal, macam sitos tu kita boleh buat secara online, kita ada apps yang tertentu yang kita boleh download dan kita boleh dapatkan secara online saja. Modalnya RM25 tak mahal mana pun.
Ataupun yang nak buat secara percuma boleh buat melalui SIKRIS di Bank Negara. Dapatkan dulu laporan SIKRIS ataupun SITOS tersebut, minta bakal-bakal pembeli yang nak berurusan dengan kita ni buat dulu perkara tersebut. Jangan kita sembrono je, rasa-rasa macam dia ni lepas, dah submit kan dia punya loan application pada Syafiq. Nanti kejap lagi kita akan tanya juga Syafiq macam mana proses untuk loan submission punya documentation tu, apa yang diperlukan dan sebagainya. So penerangan yang saya nak sebutkan tadi tu, maknanya proses filtering tu penting tuan-tuan dan puan. Sebagai seorang real estate negotiator, sebagai seorang perunding hartanah, sebagai seorang pejuang hartanah, tuan-tuan dan puan perlu pastikan bakal-bakal pembeli ni telah comply dengan apa yang pihak mortgage consultant perlukan. Jadi minta diorang ni sacrifice sikit dapatkan laporan yang perlu, SIKRIS dan SITOS tadi tu, minta diorang sendiri yang buat dan minta diorang sediakan perkara tersebut sebelum kita sebagai real estate negotiator submit kepada mortgage consultant untuk mortgage consultant teruskan kerja mereka lah. So itu pesanan daripada saya, sebab memang kesian kalau kita dah submit case tu dekat mortgage consultant, tiba-tiba tengok dia dah proses, tengok ada masalah, ada SITOS, ada SIKRIS dan sebagainya. Itu yang menjadikan buang masa, buang tenaga dan sebagainya. Jadi kita tak nak berlaku macam tu lah. So nasihat saya, daripada awal lagi kita pastikan kita buat filtering dulu prospek-prospek buyer yang kita nak berurusan tadi tu, dah bekalkan kepada kita laporan SITOS dan SIKRIS, biar Syafiq tengok macam mana dia punya laporan tu okey ke tidak, barulah kita boleh tentukan bank mana yang sesuai untuk kita submit lah. Okey Syafiq, ada soalan ni daripada Anas Hakimi. Waalaikumsalam Encik Anas. Saya undergraduate student. Oh okey. So masih lagi dalam proses belajar lah sekarang ni. Boleh bagi tips untuk saya beli rumah pertama ataupun pelaburan. Okey, macam mana Syafiq kalau budak-budak yang masih lagi undergraduate ni? Okay, waalaikumsalam pada Encik Anas Hakimi. Alright. Okay, kalau kata macam masih lagi undergraduate ni, maksudnya masih lagi belajar kan. Of course nak buat pinjaman memang tak boleh lagi lah. Okay. Sebab kalau yang saya boleh bagi tips pun after graduate and then once a while bila you dah masuk dalam alam pekerjaan, sebaiknya kalau boleh kalau kata nak buatkan komitmen tu lah, tips ni untuk komitmen sebaiknya tak perlulah yelah of course lah kalau kata ikut kawan beli kereta lah kan, beli kereta, tapi nak beli kereta pun ikut pada kita punya pendapatan kita, gaji kita. Maksudnya kita kalau kata pendapatan 3,000 tu janganlah kita punya komitmen tu dah melebihi daripada 50%. Sebaiknya 20% okey cukup. And then 30% ni adalah untuk kita nak standby, untuk kita plan untuk beli rumah contohnya. Sebab kalau kata komitmen kita dah 50%, enak bila nak masuk lagi untuk yang katakanlah 20% untuk beli rumah untuk akan datang, ditakuti untuk 20% tu tidak mampu ataupun dia punya DSR tu, kiraan DSR tu tak dapat nak melepasi untuk dia punya pinjaman bank, pinjaman rumah tersebut. Okey, maksudnya dekat sini daripada peringkat awal, kalau kata contoh kita baru bekerja, satu lagi tips mungkin kita boleh buat ASB loan kan, ASB loan, atau mungkin kalau buat personal loan pun janganlah ambil yang banyak, ambil just sekadar untuk buat komitmen semata. Contohnya nak bagi ada record dalam SIKRIS, sebab kalau kata contoh SIKRIS terlalu kosong pun masalah juga, sebab bank macam tak ada rasa, yelah tak ada apa-apa yang boleh ditunjukkan performance bayaran kita tu macam mana. Tapi at least kalau kata lepas graduate, bekerja, and then buat komitmen sedikit dulu, buat komitmen sedikit untuk adakan track record, and then baru start untuk dapatkan belian perumahan, permohonan untuk pinjaman. Jadi satu, sebaiknya kalau kata contohlah beli rumah subsale, example kan, nak buat pelaburan contohnya, adakan simpanan at least 10 to 20% lah, sekurang-kurangnya 20% lah, pada saya 20% daripada harga nilai rumah yang nak dibeli tu. It's much better. Sebab dengan adanya simpanan ni at least boleh kita orang kata pihak bank pun akan melihat lah, maknanya kita ni bukannya jenis spender, jenis orang suka mengambilkan duit. At least kita ada seorang yang suka simpan duit. Bank lagi suka kalau kata orang yang suka simpan, maknanya orang yang suka simpan ni of course untuk bayaran hutang dia akan boleh bayar insyaAllah. Alright. Okay, terima kasih Syafiq atas perkongsian tadi tu. Terima kasih kepada Anas. Okay, saya nak tambah sikit lah berkenaan dengan kalau Anas sebutkan tentang pelaburan. Saya syorkan bagi pembeli-pembeli rumah yang baru nak pertama kali beli rumah, Anas
boleh fikirkan untuk membeli rumah kos rendah terlebih dahulu. Ya. Ni dah banyak kali dah saya sharekan, dah banyak kali dah saya postkan di dalam Facebook page saya. Dan saya dah terangkan kenapa tuan-tuan perempuan yang baru nak beli rumah kali pertama perlu look into peluang untuk membeli rumah yang berstatus kos rendah ataupun kata apa low cost ni. Sebab apa tuan-tuan perempuan, di Selangor sendiri kita ada lembaga perumahan hartanah Selangor, dan saya percaya dekat negeri-negeri lain pun ada badan yang menyelenggara ataupun yang kata apa memastikan permohonan untuk mendapatkan rumah kos rendah ni boleh orang kata apa perolehi, dan dia ada guideline dan dia ada syarat-syarat tertentu yang tuan-tuan perempuan perlu patuhi. So antara syarat-syaratnya adalah bila nak beli rumah kos rendah, kita tidak boleh ada rumah lain. Kita maknanya rumah kos rendah yang kita nak beli itu adalah rumah pertama kita. Kalau kita dah ada rumah lain sebelum tu, kita dah beli rumah lain sebelum kita beli rumah kos rendah tu, automatically kita dah tak layak untuk membeli rumah kos rendah. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan perempuan kena faham dia ada tangga gaji yang telah ditetapkan oleh kerajaan negeri. Contoh macam tadi LPHS, Lembaga Perumahan Hartanah Selangor, tangga gaji untuk pemilikan rumah kos rendah ni bagi harga rumah kos rendah di bawah 100,000, tangga gajinya adalah RM5,000 ke bawah. Kalau kita dah exceed daripada tangga gaji tersebut, kita dah tak layak sebenarnya untuk memiliki ataupun membeli rumah kos rendah yang berharga 100,000 dan ke bawah. Jadi kita kena pastikan bila kita punya gaji sekarang ni masih lagi di tahap yang rendah, mungkin kita dalam golongan M40 ataupun B40, yang kita pastikan bila kita tak ada lagi rumah pertama yang kita should buy, yang sepatutnya kita beli adalah rumah kos rendah terlebih dahulu. Okay? So tak apalah orang nak kata rumah kotak mancis ke, rumah 600 square feet, bilik 2, bilik air 1 ke, orang nak cakap apa tu biarlah, lantaklah orang nak cakap apa pun. Yang penting kita dah kata apa grab peluang tu untuk memiliki rumah kos rendah terlebih dahulu, sebab itulah rumah pertama yang sepatutnya kita miliki dan kita beli. Kita dah tak ada lagi rumah yang kita lepas-lepas tu nanti insya-Allah ada rezeki lepas biasanya rumah kos rendah ni kita kena simpan sekurang-kurangnya tempohnya 5 tahun. Macam di Selangor di bawah lembaga perumahan hartanah Selangor kena simpan sekurang-kurangnya 5 tahun, lepas 5 tahun baru kita boleh jual balik. So lepas 5 tahun tu barulah kita gunakan rumah kos rendah tersebut sebagai modal. Kita nak jual rumah tu, kita dapat hasil jualan tersebut, kita bolehlah gunakan untuk membeli rumah yang lebih besar selepas itu. Ataupun kalau boleh simpan lagi bagus. Saya syorkan kalau dah ada rumah kos rendah tu tak payah jual, simpan aja. Simpan, ada rezeki nanti kita nak beli rumah lain tu gunalah duit lain. Kita cuba kita disiplinkan diri kita lah untuk dapatkan apa ni lah. Okey, terima kasih Anas. So Wan Muhammad Rafiq ada tanya juga soalan ni. Waalaikumsalam Tuan Wan. Perlu ke submit SIKRIS dan SITOS bersama dokumen lain semasa permohonan? Yes. Dan dia tengok kepada bank yang tertentu lah. Okey, mungkin Syafiq boleh huraikan sikit. Bank mana yang perlukan laporan SIKRIS dan juga SITOS, ataupun ada bank yang tengok SIKRIS saja. So mungkin Syafiq boleh terangkan. Okey, kalau kata berkenaan untuk submission ni, submission terus kepada pihak bank untuk SITOS SIKRIS ni sebenarnya lagi better lah. Pada saya lagi better. Maksudnya dari segi proses permohonan tu lagi smooth. Maksudnya pihak bank dia dah tahu dah. Tapi make sure SIKRIS report yang terkini lah, bukan yang terdahulu. So untuk bank, kebiasaannya bank yang tidak melihat SITOS lah. Mostly kebanyakan bank dia akan tengok SIKRIS. Bukan kebanyakan, semua bank dia akan tengok SIKRIS. Cuma pihak Maybank dan juga CIMB setakat ni untuk SITOS dia tak melihat dekat situ lah. Okay. Tapi macam example kalau kata macam M-Bank pula, kalau kata SITOS mungkin dia hutang dia tu kurang dari 1,000, still masih lagi boleh consider. Tapi tengok juga hutang tu berkenaan dengan hutang mana. Sebab SITOS ni kena faham, SITOS adalah pinjaman yang kita buat dengan private company. Dia bukan under macam apa, bukan under perbankan ataupun syarikat yang kiranya SITOS ni syarikat yang berdaftar lah. Contohnya macam Coxmemot, macam Kowi, Telco contohnya. Ayong Kredit pun kalau kata macam contoh beli barang elektrik lah especially pun dia akan masuk SITOS. Tapi kalau Ayong Kredit kalau kata buat pinjaman peribadi ke atau mungkin credit card, that one dia akan masuk SITOS. So
sebaiknya kalau ada credit report yang terkini ataupun CPs yang terkini, it's much better kita attachkan sekali untuk submission untuk memudahkan pihak bank. First kali dekat situ pihak bank boleh check kelayakan klien terus. Maksudnya bila dah check kat situ dah ada komitmen klien semua, so memudahkan pihak officer bank untuk buat calculation, check kelayakan. Yang kedua, dah boleh tengok dekat situ performance klien tu macam mana. So it's more easier for them untuk buat key in, untuk submit, untuk processing kepada pihak HQ, and then just waiting daripada HQ untuk berikan approval macam tu. Okay, terima kasih Syafiq. Next question daripada Cik Saifuddin Sulong. Boleh ke RAN buat CTOS search bagi pihak pelanggan? Okay, basically kalau ikutkan this one is under PDPA tau, sebab this one is under orang kata private kan, privacy orang kan. Boleh kalau kata contoh, dia kalau ikutkan CTOS ni dia ada satu form, consent letter lah untuk dapatkan kebenaran. Sekiranya katakanlah klien tu bersetuju untuk berikan, kata diberikan IC dia, IC kopi untuk bantu semak CTOS tu tak ada isu. As long as dia bersetuju. Kalau kita yang saja-saja, sebab bukan apa, sebab ada setengah untuk security report ni agak sensitif. Dia tak nak orang tahu pun, melainkan pihak bank. Dia tak nak third party tahu. Tapi kalau atas kebenaran dia, so tu tak ada isu. As long as dia izinkan, insyaAllah. Okay, daripada Nazrul ni, sahabat saya ni, salam coach, mana bank paling laju diproses? Okay. Ada bank yang mungkin dalam seminggu dah boleh lulus ke? Okay, basically dia macam ni tau, untuk proses laju tak laju ni sebenarnya upon on documentation. Once a while, if documentation semua complete, 100% complete, maksudnya dari segi IC copy, clear copy, payslip cukup, bank statement cukup. Kalau yang swasta katakanlah EPF, make sure EPF yang ada detail, jangan bagi summary, bagi yang ada detail. And then ada surat pengesahan majikan contohnya. Ada 5 benda ni pun dah cukup. Termasuklah untuk site owner, booking formnya, kopi gerannya. Tapi katakanlah tak ada kopi grant, buatlah carian, berikan carian. Kalau tak ada juga, tak ada carian, tak ada grant, yang ni jadi masalah juga. So proses tu akan jadi lambat. So make sure tak ada grant, buat carian, bagi SMP kopi, bagi cukai tanah, maknanya cukai pintu sekali contohnya. So kita completekan dokumen, and then pihak bank lagi mudah, lagi cepatlah untuk di-key in untuk proses. So nak bergantung laju tak laju tu upon on client tu punya, upon on document. Complete document, insyaAllah dalam masa 3 ke 5 hari pun boleh dapat result. Mana-mana bank pun sama. Betul. Sebab tu bila kita nak submit kita punya loan application ni, kita kena pastikan yang apa yang diminta tu perlu dilampirkan lah. Janganlah hari ni bagi IC copy, lepas tu bank statement tak bagi, payslip tak bagi, 2-3 hari lepas tu minta baru bagi. Ada pula tu yang dah bagi dokumen tercicir 1-2 perkara kan. Tu yang jadi lambat. Lepas tu marah pula si Syafiq ni. Apalah lambat lah buat apa ni, permohonan ni slow apa semua kan. Semua orang dia nak aruknya kan. So tak boleh lah macam tu. So cepat tak cepat tu bergantung pada dokumen. Dokumen lengkap kita submit ke bank proses pun cepat lah kan. Itulah sebenarnya dia punya intipatinya. Okay, setengah bank ambil permohonan bagi undergraduate dengan syarat parent jadi guarantor ataupun joint name, betul kan? Tuan Zainul tanya ni. Betul. Setakat ni yang BSN still acceptable lah, tapi is subject tu pada bank tersebut jugalah. Sebab kalau kata contoh, basically tak silap saya kalau ikutkan kalau dia under master dan ke atas, kalau macam di PhD dia ada allowance tau. So allowance tu boleh become as income lah, tapi it's not income macam bekerja, tapi maksudnya bila dia undergraduate and then parents dia as a guarantor ataupun dia jadi joint loan pun boleh. So far tak ada isu lah. Mungkin dari segi untuk dapatkan, yelah mungkin parents dia nak beli rumah, mungkin umur dah tinggi. So bila join dengan anak ni, mungkin dari tempoh untuk apply loan tu boleh dipanjangkan. Maknanya komitmen bulanan tu boleh direndahkan macam tu. Okay. So dari segi tenure loan tu, kalau kita couple dengan nama anak kita tu muda lagi. Mungkin anak baru umur 22, 23 dan sebagainya. Ayah tu, ibu tu mungkin umur dia dah 50 lebih.
Jadi itu advantage lah bila kita couplekan dengan anak tu, tenure tu boleh jadi panjang lah sebab dia boleh tarik sekali umur anak kat situ lah kan. So tu antara advantage lah. Terima kasih Tuan Zainul atas pertanyaan tadi tu. Hakim ada tanya ni. Okay, salam Tuan. Waalaikumsalam. Nak bertanya, satu kes clean secret boleh dapat full loan dengan rate yang okey. Okay, yang kedua, adakah mortgage ada bank-bank favourite untuk hantar application buyer? Terima kasih. Soalan yang pertama tu dulu. Clean secret boleh dapat full loan dengan rate yang okey ke? Okay, basically kalau kata clean secret ni dia sebenarnya subject by bank. Kalau kata income dia tu kira, tapi based on tengoklah pada harga rumah yang dibeli contohnya. So untuk kalau kata 100% loan ni, rate kalau kata kita nak compare it depends on profile. It depends on the profile. Berapa rate yang klien tu boleh dapat. Contohnya kalau ikutkan untuk 100% loan ni, kita boleh apply M-Bank, Public Bank, CIMB, RHB, Maybank, Bank Rakyat, Bank Islam, Muamalat sendiri. So bank ni boleh berikan tawaran pinjaman untuk skim rumah pertama. Dan make sure lah kalau kata untuk clean secret, of course dia tak pernah ada rumah, so dia layak lah untuk apply untuk rumah pertama untuk dapatkan pinjaman 100%. Tapi kalau kata ada juga mungkin parents letak nama anak dalam SMP. Anak ni bukan beli rumah tapi letakkan nama anak dalam SMP, so dia tak layak lah. Consider as dia dah ada existing property. Okay. So kalau berbalik pada rate ni subject tu pihak bank sendiri. Okay. And then yang kedua, soalan kedua, okay, adakah mortgage ada bank-bank favourite untuk hantar application buyer? Bukan, dia bukan favourite bank tau. Macam saya sendiri, kalau saya akan letakkan diri saya ni as a client. Of course, as a client, we are looking for the best rate. Kita nak rate yang better lah. Of course, dan kita tengok profile client tu. Mungkin bank ni kita nak try walaupun rate rendah tapi mungkin tak lepas kan. So kita akan prefer bank yang boleh lepaskan dia punya loan tu. Kalau kata nak favor tu tak ada. Macam saya lah. Pada yang lain mungkin saya tak pasti, tapi kebiasaannya mortgage dia akan looking bank mana yang boleh berikan approval, bank mana yang boleh bagi better rate dahulu. Bukan kita terus jump tiba-tiba bank ni dah lulus, kita tahu bank lain pun boleh lulus. Bank ni boleh bagi yang paling rendah tapi yang lulus ni cepat tapi rate tinggi. Contoh, takkan kita nak terus push klien untuk apply. So maknanya at least kita nak dapatkan better rate dahulu, then kita berikan pada klien dan biar diberikan decision which is the best, then baru kita akan buat acceptance dengan pihak bank tersebut, insyaAllah. Okey, terima kasih Hakim atas soalan tadi tu, dan terima kasih Syafiq atas penjelasan. Dan saya dah tunjukkan kat skrin ni sekarang ni. Okey, ini tuan-tuan perempuan bagi yang bekerja makan gaji lah So inilah antara dokumen-dokumen yang tuan-tuan perempuan perlu sediakan, compilkan untuk dihantar kepada pihak bank melalui mortgage consultant. Jadi mungkin Syafiq boleh ulas sikit Syafiq berdasarkan slide yang ada ni. Okay, yang ini berkenaan dengan documentation lah. Kalau yang ini mostly is for untuk yang bekerja swasta dia bekerja swasta. Okay, IC copy, slip gaji 6 bulan. Okay, slip gaji 6 bulan ni kalau kata klien tu ada basic, ada OT ataupun ada basic, ada commission, maknanya dia punya income tu variable lah. Dia tak tetap. So kita minta 6 bulan. Kalau fixed income, kita perlukan 3 bulan saja yang terbaru, yang terkini. Sama juga untuk yang bekerja government, so kita perlukan 3 bulan yang terkini kalau yang gaji tetap lah. And then KWSP, EPF untuk yang bagi yang swasta, make sure berikan yang ada detail. Kebanyakan kadang-kadang kita terlepas pandang, kita mintakan klien dia akan bagi yang summary. So bank akan request yang ada detail. Sebab apa? Bank nak tallykan tau. Maksudnya dekat payslip sama dengan dekat EPF. So bila tally, then dorang can confident lah untuk proses. And then borang EA ni, okay, yang ini sebenarnya additional, yang mana sekiranya kalau kata contoh EA ni kan setiap tahun dia akan declare dia punya cukai pendapatan tu, dekat situ akan ada bonus. So bonus tu pula boleh membantu sekiranya lah kalau kata profile client tu dia tak macam orang kata dah border kan. So ada bonus ni boleh bantu untuk lepaskan dia punya loan. Kalau dia tak ada EA form pun
mungkin kita boleh request kepada klien untuk dapatkan slip bonus untuk showkan yang dia memang setiap tahun company ada berikan dia bonus pun boleh membantu. And then surat sah jawatan terkini adalah surat pengesahan majikan, sebab kita nak tahu juga klien tu punya jawatan terkini tu apa. Kan kadang-kadang pihak bank dia nak confirmation juga, dia akan call juga dengan pihak company untuk buat confirmation, untuk buat pengesahan, menyatakan pihak pekerja ni, pihak pembeli ni masih lagi bekerja, jawatan ni macam mana semua contohnya. Tapi andainya kalau kata contohlah surat majikan ni susah sangat nak dapat, jangan risau. Yang penting ada IC kopi, ada slip gaji, ada penyata bank, make sure yang penyata bank gaji masuk lah And then kalau yang swasta ada EPF. Kalau yang katalah government ada IC, ada payslip, ada bank statement, 3 ni pun dah cukup untuk submission. Maknanya kalau kata pengesahan jawatan ke EA ni tak ada pun tak apa. Janji yang penting kalau kata swasta yang 4 tu lah, IC, slip gaji, bank statement dengan EPF, then dah boleh proceed macam biasa insyaAllah. Okay, alright. So kita teruskan dengan soalan sekejap saya pilih yang mana mula. Saya ni banyak juga soalan-soalan ni. Memang abang Bukit Jambu kita ni mendapat sambutan betul yang pagi ni. Okey, Tuan Muhammad Zaki soalan saya belum beli rumah pertamaku Okey, yang menjadi masalahnya hutang personal loan saya sudah melepasi 60%. Adakah cara saya nak memiliki rumah? So mungkin dia risau sebab dia punya personal loan je dah lebih 60% daripada dia punya ni kan. So ada possibility dia untuk beli rumah ke? Okey, sejujurnya okey, kalau kata contoh sekarang ni kita punya komitmen dah 60%, 60%. Katakan pendapatan gaji kita, katakan gaji kita 4,000 lah bersih, 4,000 bersih. Ada bank dia akan ambil DSR 70%, ada bank dia ambil 75%. So kalau kata contoh sekarang ni hutang dah 60%. So katakanlah bank tu boleh bagi 70%. So ada lagi 10% sahaja yang boleh untuk buat hutang lah contohnya. So dengan 10% tu agak berapa harga rumah yang boleh dibeli. Tapi jujur saya cakap, sejujurnya kalau kata contoh personal loan, credit card, dua benda ni lah sebab yang ni unsecure financing. Yang mana kalau kata ada permasalahan bayaran atau mungkin terlalu banyak unsecured financing ni, yang ni bukan bank punya favor. Memang agak susah pihak bank nak berikan pinjaman, sebab kalau kata unsecured financing ni puncanya adalah apabila kalau kata pihak peminjam tak mampu nak bayar, pihak bank tak boleh buat apa pun. Bank hanya boleh blacklistkan nama ataupun bankruptkan dia kalau kata hutang lebih daripada RM50,000. Maknanya bank tak boleh nak dapatkan balik hutang tu. Tapi kalau kata hutang rumah ke ataupun kereta ke, maksudnya secure financing, this one katakanlah kalau klien tak boleh nak bayar, bank still boleh tarik balik. Maknanya rumah bank boleh lelong, kereta bank boleh tarik. So saya nasihatkan pada Tuan Zaki, kalau kata macam sekarang ni personal loan dah 60%, tengok balik berapa tahun lagi nak kena settle. Tapi mungkin ambil masa sedikit kan contohnya. Ataupun cara yang kedua, katakanlah kata Tuan Zaki mungkin dah berkahwin, mungkin pasangan masih belum ada rumah, masih dan bekerja. So saya nasihatkan better try untuk join. Boleh, at least kalau ikutkan both masih lagi tak pernah ada pinjaman rumah, so still lagi layak untuk dapatkan pinjaman untuk 100% loan sekiranya berkelayakan, insyaAllah. Okey, terima kasih banyak-banyak atas perkongsian Syafiq tu. Okey, tuan-tuan dan puan, kita sebenarnya dah exceed 30 minit dah masa ni. Saya nak minta tuan-tuan dan puan komen sekejap kat ruangan komen tu. Nak kita teruskan ke ataupun nak kita tangguhkan dulu? Sebab saya nak kena ambil masa tuan-tuan kalau kita nak teruskan kan. Saya takut nanti mungkin ada cakap, coach ni janji nak buat 30 minit je. Ni dah lebih dari 30 minit ni, masuk minit ke 45 dah sekarang ni kan. So minta kalau nak teruskan, tolong tulis komen kat ruangan komen tu nak teruskan ataupun silakan continue ke apa kan. So at least kita tahulah yang perempuan semua masih lagi nak kita teruskan sesi ni lah. Sebab saya sebenarnya dengan Syafiq ni saya segan. Saya cakap dia ni orang yang sibuk ni, Syafiq ni kan. Orang yang terlalu sibuk, jadi takut nanti saya terambil masa dia lebih. Tak apa, boleh. Syafiq, okey Syafiq boleh?
Boleh. Kalau InsyaAllah Syafiq boleh. kata okey, yang lain-lain ni sahabat-sahabat yang tengah menonton ni rasanya boleh teruskan lagi ke ataupun nak kita tangguhkan dulu? Semua minta teruskan. Semua minta teruskan. Boleh Alhamdulillah. insyaAllah. Okey. Terima kasih banyak. Macam ni lah kita nak ada respon. Sebenarnya saja je. Kita nak tengok apa ni reaksi daripada semua kan. Okey, Ustaz Khair ada tanya ni. Okey, terima kasih Ustaz atas soalan. Waalaikumsalam. Ramai yang tak perasan Ar-Rahnu turut memberi kesan pada permohonan pinjaman. Betul. Okey, betul ni betul lah. Memang betul. Cuma yang Ar-Rahnu ni saya difahamkan kalau kita buat Ar-Rahnu yang dengan koperasi dan sebagainya, benda tu tak masuk dalam apa ni laporan Sikris kan? Dia kalau Ar-Rahnu Bank Rakyat, Ar-Rahnu Bank Rakyat kan, Yapim kalau tak silap, yang tu dia akan masuk kat Sikris. Dia yang efek tu berapa? Sebab apabila kita buat, katakanlah kita menggadaikan kita punya emas untuk dapat kita cairkan kepada duit, sebenarnya dia efek tau scoring kita. Sebab bank punya assumption dia punya estimation dia macam consider as, yalah kita tak ada duit tapi kita ada emas dan kita gadai. Ibarat macam kita dah tak ada duit lah kan, dan kita cari untuk dapatkan duit. So benda tu memang akan efek scoring, dan benda tu juga akan dikira sebagai diorang punya kriteria ataupun diorang punya profiling dia, memang akan efek juga. Betul. Soalan yang diberi. Okey, kalau macam tu Syafiq nasihatkan macam mana kalau ada yang nak buat apa ni pajakan di Ar-Rahnu ni, elok ditangguhkan dulu ke tu macam mana tu? Sebaiknya ya kita pun kalau saya lah, sebab kita faham mungkin dalam keadaan sekarang ni kan, yalah kalau sekiranya ada perancangan untuk membeli rumah, saya nasihatkan tangguhkan terlebih dahulu. Tangguhkan terlebih dahulu, apply dulu pihak loan dengan pihak bank, dah dapatkan kelulusan, and then lepas tu nak pergi gadai pun tak apa. Mungkinlah nak gadai tu mungkin nak standby cash, nak balance deposit ke apa ke, reno ke buat saver. Tapi make sure after that, jangan before that. Kalau before that dah masuk Sikris, agak susah juga untuk dapatkan pinjaman. Sebab bank akan tanya kan kenapa. Okay, so so nak buat apa-apa pajakan tu tunggu lepas loan dah lulus baru kita buatlah pajakan tu kan. Okay, kita teruskan dengan dokumen yang perlu untuk bagi mereka yang berniaga pula. Okay, so mungkin Syafiq boleh terangkan Syafiq untuk yang berniaga pula macam mana? Okay, those untuk yang business owner, basically IC copy is normal lah Okay, SSM ni kita minta yang kalau boleh dapatkan latest search SSM, yang mana kita boleh advise kepada owner tersebut, business owner tersebut untuk download apps SSM. Dia ada info SSM if I'm not mistaken, download and then dia boleh dapatkan latest search SSM, tak silap saya dalam RM15. Dia dapatkan kopi tersebut. Dan make sure SSM dia adalah sekurang-kurangnya tempoh perniagaan adalah 2 tahun. Sekurang-kurangnya 2 tahun. Kalau setahun ni susah sedikit lah. Kalau kurang setahun ni susah sedikit. Kalau macam setahun 6 bulan, setahun 8 bulan tu mungkin bank still boleh consider, tapi subject to bank. And then penyata bank 6 bulan adalah penyata bank company, current account lah, account semasa. Make sure account company, bukan personal account. So saya nasihatkan juga kalau kata kita ada jumpa business owner, dia memang business, dia ada company, contohlah dari company tapi tak ada business account. So kita nasihatkan untuk dia buka business account. Okay, yang kedua, kalau kata dia dah lama berniaga, kita advise dia bukalah, daftarlah SSM kan. Kalau kata mungkin dia ada perancangan untuk dapatkan pinjaman dengan pihak bank, dah berniaga perlu ada SSM. And then cukai pula, berkenaan cukai ni, make sure kalau kata contoh pihak peminjam ataupun business owner tu ada declare tax, kurang-kurangnya perlukan at least 2 tahun lah. 2 tahun maksudnya untuk tax declaration dan juga tax receipt. Declare saja pun tak guna kan, just declare saja tapi tak bayar. So perlukan receipt menunjukkan bukti yang dia ada bayar cukai tersebut, contohnya. Tapi saya nasihatkan juga untuk business owner buat masa sekarang sebabkan kalau kata contoh bisnes yang dijalankan tu tak ada efek due to pandemic sekarang, so masih lagi possible lah tapi kalau kata contoh ada affected dalam isu pandemik sekarang ni, mungkin ada berlaku sedikit, yelah dia punya perniagaan tu mungkin terganggu sedikit,
mungkin agak susah untuk pihak bank berikan pinjaman. Tapi buat masa sekarang ni bank pun tak berapa favor sangat, unless kalau kata contoh operasi penjagaan yang dijalankan tu memang tak di effect apa. Tu mungkin insya-Allah boleh dapatkan kelulusan. Okey, dan satu lagi tips, sekiranya kalau kata pihak owner dia dah menjaga ada SSM and then ada ada bank statement, company bank statement, tak pernah bayar cukai. Okey, tak pernah bayar cukai. The only bank yang kita boleh try apply adalah CIMB. Kita boleh try dengan CIMB. Itu tips saya boleh sampaikan lah. Alright. Okay, terima kasih atas perkongsian Syafiq tu. Okay, kembali kepada sesi persoalan yang diajukan ni. Okay, Nina ada tanya kat sini, SMP copy owner wajib ada ke? Maknanya SMP lama SMP lama yang pemilik rumah tu. Macam mana jika owner hilang SMP dan dia masih ada financing? Okay, sekiranya kalau kata contoh owner tak ada SMP hilang ni, nak apply loan ni, nak apply loan dengan pihak bank. Kalau dengan apply loan dengan pihak bank, as long as dia ada copy grant ataupun boleh dapatkan cukai tanah untuk buat carian. Tak ada SMP pun tak apa. Tapi make sure berikan gambar lah. Sebab macam ni, SMP ni kan dia ada details berkenaan rumah tu jenis apa, everything semua kan. So of course kalau kata ada setengah bank tu dia nak tu bukan apa, sebab nak confirmkan status rumah tu, rumah jenis apa, berapa keluasannya. Tapi kalau katalah SMP tu tak ada, so boleh je gunakan cukai tanah buat carian ataupun gunakan title sahaja. Grant sahaja pun dah boleh untuk apply. Tapi kalau tak silap saya, kalau selepas loan dah diluluskan, upon masa nak sign SMP, kemungkinan rasa ni boleh kot coach boleh jawab lah berkenaan mungkin perlukan SMP lama juga. Mungkinlah. Tapi kalau dia proses untuk loan application ni sebenarnya macam yang Syafiq beritahu, SMP lama tu tak perlu lagi. As long as kita dah ada carian tanah yang kita boleh buat melalui pejabat tanah tu sendiri. Betul. Kalau tak tahu nombor grant, ada nombor cukai pun, ada salinan cukai tanah pun cukup. Kita dah boleh gunakan nombor yang ada dalam salinan cukai tanah tu untuk buat land search. Dan so dengan keputusan land search yang kita dah perolehi tu, kita dah boleh submit kepada pihak bank dah boleh proses dah loan application tu, tak ada masalah. Cuma nanti bila nak buat SPA biasanya lawyer akan request juga kopi SPA lama tu, sebab tujuan dia untuk CKHT cukai keuntungan harta tanah ataupun RPGT, Real Property Gains Tax punya submission ke lembaga hasil. Tapi kalau misalkan kata tak ada juga, tak jumpa juga, dah cari puas, lari sana lari sini, pergi rupa-rupanya tenggelam di banjir rupanya kan, ataupun terbakar ke apa kan. So kalau berlaku macam tu, jangan risau, ada cara kita nak selesaikan masalah tu, jangan risau. Betul. So insyaAllah kita boleh selesaikan juga benda tu. Okey, seterusnya kita nak kejar masa sebenarnya ni. Muaz, okey, Waalaikumsalam Tuan Muaz. Nak tanya, ada tak bank yang boleh kasih loan rumah for profile buyer makan gaji yang tiada caruman EPF ataupun caruman EPF dia sikit by company kepada pekerja? Maknanya tak tally lah kot, caruman EPF dia tak tally ni, boleh ke? Okey, dia macam ni. Kalau kata contoh klien bekerja tapi tak ada caruman EPF, maknanya company ni dia tak bayar EPF. Contohnya kalau kata yang commission earner ni different lah. Maksudnya yang bekerja dengan majikan tak bayar EPF. Setakat ni kita boleh cuba apply dengan pihak M-Bank. M-Bank ni dia either one. Sama ada payslip tally dengan bank statement ataupun payslip tally dengan EPF. Contohnya, maknanya kalau kata dia company dia tak bayar EPF, so boleh apply, boleh kita gunakan payslip dengan bank statement. Tapi still lagi subject tu pada approval lah. Mana kita mesti boleh apply dengan M-Bank. Okay, kalau kata contoh caruman EPF sedikit, kalau kata sedikit, as long as tally, mostly bank still boleh accept. Tapi mungkin agak sukar sedikit sebab bank dia akan jadi macam query lah. Kenapa gaji kau 3,000 tapi pihak majikan kau bagi bayar EPF tu 100 je contoh. Tiap-tiap bulan 100 je kan. So mungkin bukan bank punya favor, tapi ada still lagi bank boleh buat. Example, saya akan prefer balik kepada M-Bank. Saya akan prefer balik kepada M-Bank. Cuma untuk M-Bank, ni beritahu juga daripada awal, M-Bank untuk valuation fee dan juga loan agreement fee dia tak boleh finance. Walaupun property tu 1 juta pun tak boleh nak finance. Memang dia akan bagi solid untuk pinjaman rumah tersebut termasuk dengan dia punya coverage takaful. Contohnya.
Okey. Banyak betul soalan ni. Okey, kejap. Kita buka apa ni slide ni balik. Okey, saya nak tunjukkan sebenarnya cara untuk tuan-tuan perempuan fahamkan macam mana kita kira pengiraan kelayakan ni. Okey, sementara Syafiq terangkan benda ni, saya nak minta masa sikit nak pergi ke toilet sekejap. Syafiq teruskan Syafiq Boleh. Alright. Okey, silakan. Okay. So, untuk cara pengiraan kelayakan. Okay, yang ini sebenarnya yang macam saya cakap daripada awal tadi, selepas kita dah buat semakan sikris kan, so kita dah tahu klien tu punya komitmen. So, untuk pengiraan DSR, first kali kita ketahuilah DSR ada debt service ratio ataupun baki hutang yang kita masih layak lagi untuk kita buat lah. Okay, maksudnya berapa baki hutang tu boleh dibuat. Maknanya untuk kiraan, sebab setiap bank pengiraan persen DSR dia berbeza-beza mengikut tangga gaji. Sebagai contoh, kita ambil contoh ni pendapatan bersih dia 3,000. Okay, and then dia ada komitmen semasa pinjaman peribadi 300, and then pinjaman kereta 400, kredit kad 100. Okay, kredit kad, especially untuk kredit kad ni kita kena ambil kira 5% dari dia punya total outstanding dia. Maksudnya katakan kredit limit dia 10,000, and then dia gunakan outstanding dia yang dah digunakan 2,000. So 2,000, 5%, kita ambil 5%, maknanya bulanan dalam 100 untuk kita kirakan sebagai komitmen bulanan dia. Okay, and then contoh kata untuk 3,000 ni kita anggarkan 60% DSR yang bank punya guideline contohnya. Okay, mana tadi kita dah jumlahkan dia punya hutang 800, DSR kita kira 1,800. Okay, and then jumlah kiraan bersih tolak komitmen semasa, maknanya kalau ikutkan sini daripada DSR tu kita dah tolak, dia ada 1,000, kelayakan nilai rumah. Okay, kalau kata kebiasaannya rent dia akan guna kiraan 200. Kiraan 200 maksudnya daripada baki yang dirayak hutang tu kali dengan 200. Contoh kan. So dia akan kelayakan lebih kurang dalam 220 ataupun kelayak permohonan pinjam dalam 200,000 example. So DSR contoh harga rumah average dalam 150k, bulanan dalam 664 untuk sebulan selama 35 tahun. So jumlah komitmen semasa campur komitmen baru, and then bagi pendapatan bersih kali dengan 100%. Maknanya totalkan kesemua ni, maksudnya komitmen lama campur komitmen baru, and then bagi dengan dia punya net income kali 100%, so 48.8%. So dekat sini untuk kita melihat dari segi kelayakan klien tu, bank punya guideline 60%, tapi hutang dia rate dalam 48.8%. So maknanya ada lagi peluang untuk pihak pembeli ni untuk dapatkan pinjaman dengan bank. Okay, tetapi yang ini adalah kiraan kita. Kiraan kita menganggarkan saja. Sebab sebaiknya kita jangan over promise kepada klien, walaupun kita tahu klien ni layak sebab kita dah kira, tapi kita jangan over promise sebab kita tak pasti dari segi scoring pula macam mana dengan pihak bank kan. So maknanya kita cuma maklumkan untuk you punya permohonan ni, kita boleh cuba kan. Kalau kata contoh tak ada apa isu, so you punya loan boleh lulus insya-Allah. Alright. So maknanya pengiraan ni pun sangat penting. Daripada awal kita kena check, bukan katalah property agent example, especially lah janganlah terus kita advise walaupun kata klien tu memang minat nak beli rumah, nak pergi view, kita tanpa check dahulu dan kita terus bawa view. Ditakuti katakanlah harga rumah tu 200,000, tiba-tiba dia dah datang view apa semua, bila bagi payslip gaji 1,500, contoh kan. Lepas tu dengan komitmen lagi, so kita kira memang tak lepas. So kita dah buang masa ke situ. Sebaiknya peringkat awal apa-apa pun letakkan daripada peringkat awal, check sikris, check kelayakan. Ada satu check market value sekali, to make sure lah, maknanya rumah yang kita nak jual tu harga tu dapat di-matchkan. Maknanya pihak bank akan follow as apa yang valuer dah bagi dengan harga yang telah diberikan. So benda-benda ni daripada awal kita settlekan, daripada awal kita filterkan daripada awal, supaya di kemudian hari tidak menjadi satu permasalahan kita bila kita buat submission kepada pihak bank. Macam tadi kan ada soalan nak dapatkan proses tu cepat. So make sure everything semua clear, everything semua complete, insyaAllah proses tu akan jadi lebih cepat, lebih smooth insyaAllah. Alright. So okay, so maknanya
untuk DSR ni open on pada tangga gaji dan depends on the bank yang kita tengok. Kita tengok profile client tu mana bank yang sesuai, insyaAllah. Alright, so dah clear Nanti tuan-tuan perempuan jangan risau slide yang saya sharekan tadi tu sebenarnya saya dah masukkan dalam Telegram channel saya. Ada link Telegram channel saya dah tuliskan kat bawah ni. Tuan-tuan perempuan boleh tengok join Telegram group Coach Isaac tu. Ada link dia kat situ, jadi tuan-tuan perempuan boleh dapatkan slide yang saya dah kongsikan di dalam group Telegram tersebut untuk membacanya lah. Kalau untuk dapatkan panduan tu mungkin tak sempat nak tulis ke apa ke, ada dalam Telegram channel yang saya dah buat tu lah. Jadi boleh join Telegram channel tersebut. Okey, Tuan Saifuddin ada tanya ni, jika kita syorkan pelanggan untuk consolidation loan unsecured kepada term loan, berapa lama period untuk resubmit loan kepada bank? Adakah cara ini akan improve BSR customer? Okey, yang ini adalah soalan yang menarik lah. Sebab ada setengah klien dia dah miliki 2 rumah, dia nak beli rumah ketiga. So dia nak dapatkan, mungkin dia nak dapatkan rumah ketiga ni untuk 90% sebab 2 rumah ni masih lagi berhutang dengan bank. So cara yang paling bagus adalah consolidate, maksudnya mungkin properti pertama ataupun properti yang kedua dia tu mungkin market value sekarang boleh membantu untuk tutupkan semua hutang dia untuk jadikan satu hutang. Maknanya mungkin daripada hutang dia bayar 3,000 and then bila consolidate semua dia akan jadi bulanan tu akan lebih jadi rendah. Mungkin jadi dalam 2,000 ke 1,800. So ada peluang untuk dia dapatkan rumah ketiga 90% loan dan peluang untuk dapatkan kelulusan tu lebih tinggi. Dan dari segi terms dia, contohnya maksudnya berapa lama period untuk disubmit tu, kalau ikutkan ada bank dia boleh direct terus. Maksudnya kita submit at the same time apply untuk loan bank baru, loan rumah baru. Kita boleh apply dengan Alliance Bank, M-Bank pun tak salah, M-Bank pun ada buat debt consolidation. So far 2 bank ni lah. Kalau tak salah 2 bank ni Alliance dengan Maybank. Maybank boleh buat benda ni. So maknanya tak perlu tunggu tempoh. Maknanya kalau kata contoh klien tu dah ada 2 rumah dan kita kira berapa market value yang boleh bantu untuk consolidate untuk dapatkan pinjaman rumah yang ketiga untuk dia dapatkan 90%. Tu kita boleh buat. Maksudnya pihak bank tu boleh terus buat direct. Tak perlu tunggu masa selepas 3 bulan dari redemption and then baru nak apply balik. Tak perlu. Dia boleh terus jalan sekali, insyaAllah. Okey. Ros Hafizal ada tanya ni, nak tanya untuk takaful rumah selalu mortgage masukkan sekali tak dalam pinjaman? Jika ada dan cover tak penuh, ada nasihatkan atau ingatkan kepada buyer tak untuk ambil atau tambah cover kemudian? Alright, okay. Ini untuk MRTT lah ni, MRTT kan? Yes. Biasa bank, dia tengoklah terms. Kalau under Islamic is MRTT lah. If conventional is under MRTA. Basically it depends on mortgage. Macam saya sendiri personally, previous memang saya offer klien untuk apply MLTT previous lah. Tapi macam sekarang, let's say katakan kalau kata pinjaman tersebut kebiasaan ni lah, kalau kata dia punya MRTT tu tak boleh nak cover full, mungkin cover half, 35 tahun tapi cover half. Bagaimana untuk yang balance tu jika berlaku kematian ke ataupun berlaku insiden yang menyebabkan cacat kekal ataupun lumpuh, siapa nak bayar kan untuk yang baki tu. So macam saya akan advise klien it's much better you looking others untuk top up you punya balance tu. Saya akan nasihat, tapi saya akan nasihat atas kemampuan. Sebab kena faham pasal takaful ni sebenarnya sensitif sedikit pada klien. Yalah mungkin benda tu dia nak tapi dia tak mampu. Tapi kita nasihatkan ambil dulu kadar yang mampu. Katakan ada kadar mampu tu 100 sebulan contohnya. Mungkin 100 tu boleh cover dalam 100-150 ribu, tak apa. Ambil je dulu. Walaupun mungkin akan datang kalau kata dia punya komitmen dah kurang, dah boleh buat simpanan, dah ada lebihan. Gunakan duit lebihan tu untuk top up sedikit untuk cover keseluruhan, sebaiknya lah cover keseluruhan komitmen yang ada. That's why pentingnya jugalah untuk takaful ni ataupun insurans ni, sebab untuk insurans ni kita tak nak nanti di kemudian hari kan, kita tak nak nanti bila kita yang tak ada, yang kita yang berhutang ni waris pula nak continue, dah susah juga. So sebaiknya ambil atas kadar yang mampu, jika berkemampuan lebih ambil lebih, insyaAllah. Sangat-sangat bagus sebenarnya benda ni.
Betul, saya setuju dengan Syafiq punya pandangan. Saya sendiri pun dah kongsikan dalam Facebook page Hartanah Anda ni banyak kali dah sebenarnya berkenaan dengan isu MLTT, MRTT. Jadi tuan-tuan perempuan, insyaAllah dalam sesi yang akan datang ni kita akan buat satu sesi khusus untuk menerangkan tentang MRTT dan juga MLTT ni, dan harap bersabar bersama-sama dengan saya dalam beberapa hari yang akan datang ni, insyaAllah kita akan kongsikan dengan topik tersebut lah. Okey, ada next question daripada ni abang ipar saya ni, Tuan Husni Abdul Hamid. Kalau berniaga sendiri, sole proprietor, ada SSM lebih 2 tahun tapi guna akaun personal untuk duit keluar masuk, macam mana Okay, kalau ada personal ada company tapi pakai personal, saya nasihatkan adakan current account. Personal bank tak accept. So kena ada juga current account, apply lah current account tu, and then at least lah dalam masa setahun lah generatekan account tu, dah okay dah. Sebab bank akan tengok later 6 month. So at least dah generate 6 bulan. Setahun. So apply lah current account sebaiknya. Okay, so Ngah harap dapat membantu Ngah kat situ Okay, seterusnya Tuan Zainul ada tanya ni, supporting dokumen untuk kuatkan loan application macam simpanan ASB, tabung haji, saham, simpanan co-op dan sebagainya, boleh naikkan scoring kita tak? Untuk dapatkan rate yang lebih better lah. Okay, kalau kata ada simpanan ni sebenarnya bagus. At least kalau kata dia ada simpanan 10% ke 20% ke 30% daripada harga rumah yang dia beli, tu sebenarnya lagi bagus. Dapat membantu, dia bukan membantu sekadar scoring saja. Tapi kadang-kadang contoh katakan, tapi ini sebenarnya bukanlah satu tips tau. Sebenarnya kalau kata ada simpanan ni, bank lebih gemar lah. Maksudnya dia ni macam saya cakap tadi, bukan spending tau, bukan kaki spender punya, bukan jenis suka belanja kuat punya kan. Maksudnya dia ni orang yang suka menyimpan, sebab kata orang yang suka menyimpan ni dia mampu, kalau dia berhutang dia mampu untuk langsaikan. So maknanya kalau kata ada simpanan, okay, yang ini pun kadang-kadang kita kena nasihatkan juga kepada pihak klien. Ada setengah klien dia tak nak reveal tau, dia tak nak reveal. Buat apa kau nak kena tahu? Aku ada simpanan berapa banyak. Bukan kita nak tahu. Kita orang tengah ni kita tak nak tahu, yang nak tahu pihak bank. So kau reveal je lah. Kita nak lepaskan loan, so kau tunjuk, kau beritahu yang kau ada simpanan ni. Jangan kau sorok kan. Aku ada ni, bukan kita nak tahu kekayaan kau tu, bukan. Dia takut kena kejar dengan lembaga tu. Reveal tak apa. Pihak bank pun sendiri dia akan minta kan. Beritahu kalau kita ada simpanan, bagi tahu. Jangan sorok-sorok kan. Kalau ada harta luar negara, beritahu saya ada betul. Tapi jangan verbal lah, ada bukti. Tunjukkan bukti. Ni saya ada statement ni, tiap-tiap tahun masuk saya punya ni. Tunjuk. Then okay, insyaAllah. Ismet Ulam Raja tu ada harta luar negara. Ya. Okay, Puan Maizura, kalau rumah masih nama pemaju, boleh proses loan dulu tak untuk cek buyer boleh lepas loan? Okay, ni status lebih kurang sama macam yang kita pernah bincangan dulu Syafiq. Pasal ada satu tu developer masih wujud lagi, yang satu lagi tu liquidator developer dah wind up kan, dah kena gulung. So macam mana, bank mana yang boleh proses untuk loan macam ni? Okay, basically kalau kata rumah still under pemaju, kalau still under pemaju less than 10 tahun, semua bank still accept. Kalau kurang dari 10 tahun, semua bank still accept. Okay, seandainya kalau property tu more than 10 years, dah lebih daripada 10 tahun, setakat ni pihak bank yang masih lagi boleh buat M-Bank public. Bank rakyat still boleh consider, tapi tengok area. Sama juga M-Bank, dia tengok area. And then yang kalau kata contoh property more than 10 years, developer still ada, still exist, RHB pun still accept. Tapi sama juga tengok area. Tengok area, satu lagi tengok liquidator, developer tu. Contohlah kalau kata developer tu bankrupt, more than 10 years bankrupt pula tu. Lepas tu nama dia Talam Corporation. So yang ni sebenarnya ada still lagi bank boleh buat, tapi dia tengok area, dia tengok kawasan. Maksudnya kalau more than 10 years, kalau kata dah developer dah bankrupt, masih lagi boleh buat, tapi tengok kawasan tu macam mana. Sebab ada certain bank, example macam public dengan M-Bank ni, dia tengok kawasan tu. Kalau kata kawasan tu tak favor, memang diorang takkan applykan, diorang takkan dapatkan untuk berikan pinjaman tersebut. Macam contoh dekat, kebanyakan lah kalau kata area Selangor ni, biasa dekat Putra Perdana kan, Sungai Buaya, Bukit Beruntung contohnya kan. Kawasan-kawasan ni memang susah nak dapatkan pinjaman. Mungkin dari segi faktor
orang kata pembangunan situ ke, tu saya tak pastilah kan. Tapi dari segi permohonan pinjaman tu masih lagi ada bank boleh buat insyaAllah. Okay, so itulah jangan risau kalau bisa kata ada kes yang tuan-tuan perempuan dapat yang developernya grantnya masih lagi under master title, yang masih ada atas nama pemaju, ataupun mungkin pemaju tu dah kena gulung, dah kena liquidate, kita nak submit untuk Syafiq uruskan, tak ada masalah sebenarnya, boleh je kita minta Syafiq bantu kat situlah, tak ada masalah. Okay. Alright, seterusnya Hakim ada tanya lagi ni, biasa berapa margin loan business owner? Okay, untuk business owner ni depends on the property yang dia beli. Kalau kata contoh dia beli rumah under kediaman, still lagi available untuk dapatkan 90% loan. 100% loan pun boleh, as long as capping daripada guideline bank negara tu dia tak melebihi, macam contoh tak lebih daripada 5,000 pendapatan dia. Sebab kiraan untuk orang bisnes ni dia different sikit lah kan, dia akan ambil total average untuk 6 bulan, and then ambil ada sambil yang akan ambil 10% up to 15% upon on dia punya business tu. So kalau kata daripada 10 to 15% tu more than 5,000, so dia tak layak lah apply untuk 100%. Kalau dia beli property under commercial, some bank ada bagi 80%, some bank bagi 85%. Still sama je guideline dia. Dia tak ada different. You as a business owner, okay, kalau you beli property, you tak boleh dapat 90%. Kalau kata contoh dia beli under company, tu different. Maksudnya dia beli property tapi under company, that one different lah. Maksudnya kalau kata under company, biasa bank boleh offer 70 to 80%. Tapi kalau dia gunakan company as dia punya profile income, so dia boleh still lagi boleh dapatkan pinjaman tu up to 90%, insyaAllah. Okay, right. So jelas Hakim. InsyaAllah kalau misalnya kata nak submit untuk margin loan tu, kita tengoklah bank mana yang bagi, sebab kita boleh hantar kita punya application tu kepada Syafiq. Jadi Syafiq akan berdasarkan pada pengalaman dia, budi bicara dia akan tengok mana yang sesuai tu. Sebab tu bila gunakan mobil pasata ni senang. Kita tak payah pening-pening kepala, biar dia yang pening. Dia yang pening, dia fikirkan mana bank yang sesuai untuk dia kan. Okay, Abang Ipar saya ada tanya lagi ni, bukan tanya, dia bagi satu statement lah SPA lama kadang-kadang diperlukan bila nak buat renovation. Okay, betul. Perlu plan asal untuk arkitek buat plan renovation baru, atau juga bila situasi rumah banyak ubah suai tapi ubah suai dibuat tak ada approval majlis. Jadi bank dan valuer bank akan minta tengok plan asal rumah dalam SMP asal dengan pemaju. Yes. Okay, itu antara sebab lah untuk buat valuation daripada valuer bank tu sendiri. Biasanya bank akan perlukan salinan asal SMP lama yang pembeli asal tu beli dengan pemaju. Sebab apa? Dalam salinan asal tu ada plan kat bahagian belakang sekali SPA lama tu yang kita beli dengan pemaju, biasanya ada plan rumah, ada plan floor plan dia, ada dia punya material yang digunakan, bahan-bahan yang digunakan. Mungkin bank perlukan SMP lama tu untuk tentu sahkan dia punya square feet berapa dan sebagainya. Jadi itu antara sebab kenapa SPA lama tu diperlukan untuk tujuan buat valuation dengan pihak valuer nantilah. Tapi pada hakikatnya bagi saya lah kalau hilang sekalipun SPA lama tu, jangan risau. Kita masih lagi boleh proses. Valuer adalah cara-cara macam mana untuk gunakan pengalaman mereka dan gunakan skill-skill yang mereka ada untuk tujuan nak buat valuation report tu. Jadi tak perlu nak risau pun. Kalau misalnya kata SPA lama tu dah hilang, tak ada salinan plan tu, kita boleh je teruskan untuk submit loan application tu lah. Okay, ada last question ni. Coach, tambah sedikit yang pasal plan apa semua tadi kan. Kalau kata contoh, sekiranya kalau kata yang kita buat extension tu tak ada approval plan, mungkin valuer susah sedikit kalau kata dia nak berikan harga. Maksudnya untuk market value punya property tu. Kalau ada approval, so mungkin boleh tinggikan lagi dia punya harga tu insyaAllah. Yang mana market value ni sebenarnya benda tu agak subjektif. Tengok kepada jenis renovation yang dibuat. Ada yang buat renovation belah internal
letak chandelier, letak macam-macam lah, dia punya kayu nyatuh lah, apa benda Dekor-dekor. dekor kat dalam tu. Jadi dia kata, saya buat ni hampir dekat 500,000 tau ni kan. Lampu chandelier je dah dekat 80,000, kata dia lah kan. Dalam masuk valuation, benda tu tak dinilai bersama kan. Ada nilai-nilai estetik yang tak sepatutnya dikira dalam valuation tu. Jadi perkara-perkara macam tu tuan-tuan puan-puan kena berhati-hati sikit lah. So ni bukan nak kata apa lah, kadang-kadang setengah penjual dia dah habis duit banyak, dia buat interior punya decoration dan sebagainya, dia ingat benda tu termasuk dalam value untuk upliftkan dia punya harga rumah tu. So pihak valuer pula ada benda-benda yang boleh ambil kira, ada benda-benda yang tak boleh diambil kira. Jadi kita kena berhati-hati di situ. So jangan kita sebagai real estate negotiator, sebagai perunding hartanah, kita main dengar, kita main percaya je apa yang vendor tu cakap. So kita nasihatkan dia balik. Cakap dengan dia balik, tuan betul lampu chandelier tuan ni memang mahal. Saya tengok pun cantik. 80,000 kalau tuan beli. Kalau saya jadi tuan pun memang saya rasa-rasa macam nak naikkan harga rumah ni lah. Kan tapi kita kena tengok dulu value cakap macam mana. Sebab kita jangan terlalu mengikutkan sangat kehendak penjual ni. Sebagai ejen sepatutnya kita bersikap neutral dan kita ceritakan kepada dia valuation ada aspek yang dia tengok, ada aspek yang dia tak tengok. Jadi itu yang perkara yang kita perlu nasihatkan kepada bakal-bakal penjual kat situlah. Itu yang kita perlu pastikan yang mereka faham. Okey, Puan Dila ada tanya ni, macam mana kalau kita bayar insurans takaful rumah ni year by year, ada masalah tak kemudian hari? Okey, saya boleh jawab soalan ni, tak ada masalah Puan. Kalau kita ambil MLTT daripada syarikat insurans luar, yang kita panggil MLTT ni adalah mortgage level term takaful. Dia berbeza dengan MRTT. MRTT itu adalah mortgage reducing term takaful, yang mana MLTT ni dia boleh ambil even tu kita tak ada rumah, kita baru je nak bekerja. Ketika sekarang ni kita nak ambil package MLTT ni dah boleh. Dia macam life takaful biasa. So macam kita bila kita ambil life takaful biasa, sebenarnya sum covered yang kita ambil tu kita boleh gunakan untuk kita nak insure ataupun kita nak takafulkan, nak protect kita punya rumah yang kita akan beli kemudian hari. Jadi macam yang saya pernah ceritakan dulu lah, mungkin Puan Dila boleh tengok balik video-video saya yang lepas dalam YouTube channel saya. Saya ada terangkan tuan-tuan perempuan boleh ambil package MLTT even though tidak ada rumah lagi, even though belum ada planning lagi untuk beli rumah di kemudian hari. Nak ambil sekarang ni tak ada masalah, boleh. Sebab advantage-nya bila kita dah ada MLTT, later on bila kita baru nak beli rumah dan ketika tu kita dah ada insurans ataupun takaful yang kita ambil sebelum tu, kita boleh gunakan takaful tu untuk cover loan rumah yang kita baru nak ambil tu nanti. So itu antara kelebihannya. Dan kalau nak bayar yearly boleh, nak bayar monthly pun boleh, nak bayar quarterly pun boleh, diikut pada syarikat takaful yang kita ambil tadi itulah. Dan jangan risau, insyaAllah satu hari nanti dalam tempoh lockdown ni saya akan ke udara untuk membincangkan tentang topik MLTT dan juga MRTT ni, dan tuan-tuan puan boleh ikuti rancangan saya itu kemudian nanti insyaAllah. Okey, Coach. Saya tambah sedikit berkenaan dengan MRTT insurans ni. Okay, basically kalau ikutkan macam MLTT ni sebenarnya kena faham tau, dia adalah protection untuk diri tau, bukan untuk rumah. Rumah is fire insurance tau. Banyak orang dia salah faham, ingat ambil MLTT nanti kalau kata contoh kalau berlaku kematian, berlaku insiden yang tak ingin, yes of course dia akan cover. Tapi kalau rumah terbakar, peminjam masih hidup tau. So rumah terbakar kalau kata ada cover insurance untuk fire insurance, rumah tu maksudnya still lagi cover. Kalau kata contoh katakanlah rumah terbakar tak ada cover insurance, kita yang walaupun ada MRTT ni still lagi kena bayar sebab kita hidup, peminjam tu hidup lagi. So kena faham konsep tu. Kadang orang tak faham, kata ambil MRTT bila nanti kalau kata apa jadi rumah free. Yes of course, kalau kata contoh substantial cover tu boleh cover full pinjaman dia, full pinjaman dia. Kalau berlaku kematian atau berlaku insiden yang tak diingini, so benda tu boleh cover. So tu tambahan sedikit yang boleh saya advise lah, sebab tak nak orang salah faham berkenaan dengan takaful ni. Satu lagi, sekiranya kalau kata contoh pihak peminjam tu memang dah ada existing dia punya polisi, mungkin polisi dia tu 500,000, dia beli property 300,000, perlu tak dia nak ambil? Saya nasihatkan sebaiknya ambil at least minimal
untuk MRTT. Sebab kalau kata tak ambil, pihak bank dia akan naikkan sedikit interest. Sebab untuk MRTT ni is a part of the bank punya business juga. So ambil just minimal walaupun kita ada coverage yang boleh mampu untuk cover kita punya pinjaman tersebut. Untuk dapatkan better rate insyaAllah. Alright, so kita dengarlah nasihat Syafiq tu, even kita dah ada MLTT yang kita dah beli sebelum tu, nak tambahkan kita punya kata apa advantage untuk dapatkan loan amount yang lebih murah tu. So kita ambil lah MRTT dengan pihak bank tu nanti berdasarkan kepada apa yang ditawarkan. Okey, ini cara nak contact Syafiq saya dah keluarkan nombor telefon Syafiq kat situ. 0173365007. Saya dah biasa dah menggunakan khidmat Syafiq, memang terbaik tuan-tuan dan puan. So tuan-tuan dan puan, saya syorkan kalau katalah nak buat permohonan untuk pinjaman perumahan sama ada tuan-tuan dan puan sebagai bakal pembeli sendiri ataupun tuan-tuan dan puan sebagai seorang real estate negotiator yang nak recommend Syafiq kepada customer-customer tuan-tuan dan puan ataupun prospect buyer tuan-tuan dan puan, silakan so boleh contact Syafiq directly. Dan saya sendiri pun dah biasa menggunakan khidmat Syafiq dan kita memang selalu bekerjasama sampai terbatuk-batuk lah. Siapalah yang sebut nama kan. Kita memang dah biasa bekerjasama dan insyaAllah kalau saya recommend orang tu, memang orang tu dia bagi servis terbaik lah. Itu yang kita syorkan. Dan terima kasih banyak-banyak Syafiq atas perkongsian. Kita dah bersiaran hampir 1 jam setengah dah sebenarnya. Hari ni pecah rekod. Selalunya 1 jam 5 minit, 1 jam 7 minit dah habis. Ini sampai 1 jam 20 minit dah. Okay. So terima kasih banyak-banyak kepada Syafiq atas kesudian bersama-sama dengan kita pada pagi ni. Dan saya mengharapkan agar sedikit sebanyak apa yang telah kami kongsikan dapat memberi manfaat kepada tuan-tuan puan semua. Mana yang baik itu datang daripada Allah, mana yang kurang baik itu datang daripada kelemahan diri kami sendiri. Dan semoga tuan-tuan puan dipermudahkan segala urusan, tuan-tuan puan dimurahkan rezeki di kesempatan hari Jumaat yang mulia ni. Mungkin hari ni kita tak boleh nak solat Jumaat, kita sama-samalah bersolat berjemaah bersama keluarga tercinta di rumah masing-masing. Bagi yang lelaki itu janganlah pula orang kata menangis di pucuk katil sebab tak dapat nak menunaikan solat Jumaat. Bukannya kita sengaja tak nak solat, tapi disebabkan kekangan kita tak boleh nak hadirkan diri ke masjid. Kita ubahlah style tu, kita solat berjemaah dengan keluarga kita di rumah sendiri, insyaAllah. Okay, terima kasih banyak-banyak kepada semua yang dah join rancangan live saya pada pagi ni. Okay, tuan-tuan puan, saya nak war-warkan sikit. Esok saya ada sesi yang tak kurang hebatnya bersama sahabat saya juga. Hari ni kita dah dengar macam mana cara kita nak membuat urusan pinjaman melalui mortgage consultant dengan Syafiq. Dan esok insyaAllah kita akan bersama-sama dengan sahabat saya yang kita akan belajar cara macam mana nak menyediakan profil keuangan. So Syafiq, kalau misalnya kata dia dapat profil keuangan yang kita dah preparekan ni, memang dia sangat-sangat bersyukur dan dia akan dulukan kes kita untuk disubmit kepada bank sebab profil keuangan tu dah ada. Dan memudahkan kerja dia. Sama juga macam banker-banker yang lain. Macam mana kita nak buat profil keuangan tu, insyaAllah kita akan belajar esok dengan sahabat saya. Dan saya akan upkan posternya sedikit masa lagi. Dan saya jemputlah tuan-tuan puan, siapa yang free esok, kita akan bersama-sama dengan sahabat saya. Saya tak nak sebut dulu nama dia tu. Tunggulah pengumuman saya pada petang ni nanti insyaAllah. Okay, so itu saja apa yang baik itu daripada Allah. Dan terima kasih banyak-banyak kepada tuan-tuan puan yang sudi bersama-sama kita pada pagi ni, dan insyaAllah kita akan jumpa lagi esok. Okay, terima kasih Syafiq. InsyaAllah kita ada rezeki kan, kita akan berkolaborasi lagi sekali. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye.